Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung. Okey, masih lagi dalam tajuk daya dan gerakan 2. Kali ini bahagian B. Okey, di mana dekat situ saya nak menerangkan bagaimana nak menyelesaikan situasi-situasi yang berkaitan dengan paduan dan leraian daya serta keseimbangan daya. Dekat situ saya dah senaraikan beberapa situasi yang boleh menjadi rujukan pelajar-pelajar di mana daya satu paksi, dua paksi, berat dalam lift, okey, situasi takal tali dan situasi pada satah condong. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah situasi 1, iaitu daya pada satu paksi. Sebuah kotak berjisim 50 kg ditolak dengan daya 200 Newton. Okey, fine. Kotak itu bergerak dengan hal laju seragam. Nampak tak keyword dekat situ? Kotak itu bergerak dengan hal laju seragam. Jadi, sebelum ini kita dah cerita secara ringkas. Okey, daya terbahagi kepada 2. Okey. Seimbang. Yang pertama tidak seimbang. Tidak seimbang. Dan daya seimbang. Macam mana daya tidak seimbang? Daya tidak seimbang mudahnya begini. 5 Newton, 3 Newton. Nampak? Daya yang seimbang mudahnya begini. 5 Newton, 5 Newton. Daya yang tidak seimbang, dia akan mempunyai daya bersih. So, daya bersih. Terdapat daya bersih. Iaitu yang kita panggil daya paduan lah, ataupun jumlah daya. Berapa daya bersih? 5 tolak 3, 2 Newton daya bersihnya. Yang ini, tiada daya bersih. Kenapa tiada daya bersih? Sebab daya kita ialah 5 tolak 5 sifar Newton. Nampak? Jadi, daya tak seimbang ni, dia ada daya bersih ataupun ada jumlah daya. Yang seimbang ni, dia tiada daya bersih. Bila ada daya bersih, dia akan terlibat dalam hukum Newton kedua, iaitu F sama dengan MA. Sebab bila ada F, 2 Newton, tentulah formula ini boleh pakai. Jadi, bila tiada daya bersih, F sifar tak bolehlah guna formula ini. Sebab F kosong. Bila F kosong, pecutan pun kosong. Jadi, bila hukum Newton kedua, ada daya, akan ada pecutan. Dan biasanya bila daya tu tak seimbang, soalan lebih suka nak bertanya tentang daya dan pecutan. Berapa nilai pecutan, berapakah nilai daya. Manakala untuk daya yang seimbang, daya bersihnya sifar. Okey? Bila daya bersihnya sifar, soalan lebih suka bertanya tentang berapakah nilai daya. Okey, kalau kita tunjuk free body diagram, atas, bawah, kanan, kiri. Nampak? Free body diagram ataupun ni paksi Y, paksi X, atas, bawah, kanan, kiri. Atas sama dengan bawah, kanan sama dengan kiri. Kita akan gunakan persamaan seperti itu untuk menyelesaikan soalan yang seimbang. Jadi dua-dua ni boleh digabungkan dalam satu soalan. Seperti soalan yang saya tunjuk situasi 1 ini. Okey. Dan kalau tadi tak seimbang, objek akan pecutan. Bergerak dengan pecutan. Jadi yang seimbang ni bagaimana? Yang seimbang ini dia sama ada pegun ataupun dia bergerak dengan hal laju seragam. Jadi, bila kita nampak perkataan pegun ataupun kita nampak perkataan hal laju seragam, dia sedang merujuk kepada daya tu seimbang. Okey, itu sahaja keyword yang kita nak kena tengok bila kita nak jawab soalan. Okey, kotak berjisim 50 kg ditolak dengan daya 200 Newton. 200 Newton. Tolak ke tarik ni? Tak kisah, mari daya tu ke sana. Okey. Kotak itu bergerak dengan hal laju seragam. Okay, ni 50 kg. Kotak itu bergerak dengan hal laju seragam. Jadi, A. Berapakah daya bersih yang bertindak ke atas kotak? Clearly dia kata hal laju seragam. Bila hal laju seragam bermaksud daya tu seimbang. Bila seimbang, daya bersih adalah sifar Newton. Nampak? Soalan yang pertama. B. Tentukan daya geseran yang bertindak pada kotak. Jadi,
Kata tadi seimbang. Mana tahu seimbang? Sebab dia tulis hal laju seragam. Hal laju seragam. Hal laju seragam ni seimbang. Bila seimbang maknanya daya yang ke depan tentulah daya geseran yang ke belakang. Kena sama. Jadi dia kata tentukan daya geseran, jawapan dia ialah 200 Newton. Cikgu, kena letak negatif tak cikgu? Okey, tidak perlu pun tak apa. Kenapa? Sebab daya geseran itu sendiri membawa maksud daya yang menentang arah pergerakan. Okay. Bila sebut geseran, confirm dia arah dia bertentangan dengan arah gerakan. Okay. Letak 200 Newton kita dah faham. Okay. Daya tolakan bertambah, ditambah menjadi 300. Daya tolakan ditambah menjadi 300. Tentukan paduan daya yang bertindak ke atas kotak. Okey, paduan daya macam mana? Paduan daya 300 kena tolak 200. So, paduan daya F sama dengan 300 tambah negatif 200. Alah, skemanya nak tambah negatif. Alah, tolak 200 pun boleh terus. Tak ada masalah. 300 tolak 200. 100 Newton. Sama dengan lah. Apa hubungan? Okey. So, kita punya daya paduan ataupun daya bersih ialah 100 Newton. Dah. Bila dah ada daya bersih, nampak tu. Dia dah mula tanya, hitung pecutan. So, 300, 200. Daya bersihnya yang bertindak seolah-olah 100 Newton. Kanan. Ni. Daya bersih. So, D bila dah tak seimbang, nampak dah tak seimbang, dia akan tanya pecutan. So, kita gunakan F sama dengan M. A. So, jisim darat dengan daya. Jisim darat daya pula. So, jisim darat dengan pecutan. Jadi, A sama dengan F daya 100 bahagi 50. Dapatlah 2 ms negatif 2. Pecutan Sebab. So, itu soalan yang pertama. Banyak soalan ni kita kena buat laju. Okey, situasi yang kedua. Ni daya satu paksi Tolak kanan, tolak kiri. Satu paksi. Okey, sekarang ini ialah daya pada dua paksi. Sebuah kotak berjisim 20 kg ditarik dengan daya 15 Newton. 2 kg. 20 kg. Ditarik dengan daya 15 Newton pada sudut 30. So, ni nampak? Pada sudut 30 darjah ditarik dengan daya 15 Newton. Okey. Kotak itu bergerak dengan, sekali lagi nampak, kotak itu bergerak dengan hal laju seragam. Jadi tentukan daya geseran yang bertindak pada lantai. F. R. Friction. Jadi nak tahu daya geseran, kita tanya balik. Bila dia seragam, bermaksud daya ke kanan tentulah sama dengan daya ke kiri. Nampak? Sama. Soalan dia, berapa daya ke kanan? Nampak? Kalau kita tengok, kita dah belajar sebelum ini, leraian daya. Kita nak cari daya ke arah kanan, bermaksud kita nak cari komponen daya pada arah X. Jadi dari 15 Newton, macam mana nak cari Fx? Compress method, 15 Newton, zap. So, 15 cos 30. Dapat berapa? Sekejap kita tekan kalkulator. So, 5, tak on lagi kalkulator ni. 15 cos 30. 12.99, 13 naik. So, 13 Newton. Nampak? So, sini ialah 13 Newton. Jadi, berapa daya geseran? Dia kata bergerak dengan, tak nampak. Dia kata bergerak dengan hal laju seragam. Bergerak dengan hal laju seragam maknanya daya itu seimbang. Seimbang kalau 13 Newton, daya geseran juga 13 Newton. Itu sahaja jawapannya. Kena tengok keyword dia betul-betul. Bila dalam tajuk keseimbangan daya paduan, kena tengok keyword dia betul-betul. So jawapan dia daya geseran ialah 13 Newton. Sama juga, dua paksi. Kita ada mesin rumput ataupun pemotong rumput yang ditolak pada sudut. Tolak macam ni. Pada sudut 35 darjah dengan daya 50 Newton. Jisim, berat dia 100 Newton.
A. Tentukan komponen daya pada paksi X yang menolak. Okey, nampak? 50 Newton tu dia tolak macam ni. Sengit. Dia tolak sengit macam ni, bermaksud dia tolak tak ke kanan? Ada, dia ada menyumbang tolak ke kanan. Dan dia juga ada menyumbang tolak ke bawah. Jadi kita boleh leraikan kepada dua komponen. Komponen tolak ke kanan atau pada paksi X dan komponen tolak ke bawah, iaitu paksi Y. Jadi, macam nak cari? Dia kata paksi X. So, dia nak cari Fx. Ini Fx, ini Fy. So, Fx ke sana. Daya ni nak bawa ke sana. Nampak tak compress method sekali lagi? Oh, tak nampak. Banyak sangat marker. Ni. Kalau sini 35 darjah. Dekat sini berapa? 35 darjah lah juga kan? Zigzag angle. Jadi, kalau kita bawa ke Fx, nampak tak kita compress 35? Jadi Fx sama dengan 50 Newton compress 35. So, dapat berapa? Tekan lagi kalkulator. 50 compress 35. Okey, so 41. Ambillah ni 41. So kita punya jawapan ialah 41 Newton yang tolak mesin rumput ni ke depan menggunakan 41 Newton. Dan ada sedikit daya. Nampak? Kita tengok soalan yang kedua. Hitung pecutan. Dia suruh. Okey, nampak? Ada daya yang menolak dia ke depan. Jadi 50 Newton sebenarnya yang tolak ke depan ini ialah 41 Newton daripada komponen daya ni. Nampak? Kita boleh tengok tutup ni. Tinggal yang ni kan. 41 Newton, 100 Newton punya berat. Okey. So, B. Hitung pecutan. So, F sama dengan MA. So, F sama dengan MA. Diberi jisimnya ialah 10 kg. 10 kg A. F ni nak ambil yang mana? Nak ambil 50 ke nak ambil 41? F ini kita ambil 41. Kenapa? Kerana troli ini memecut ke depan. Arah gerakan dia ke depan. Ke kanan. Jadi, adakah ambil daya 50? Tak boleh. 50 tu ke bawah. Ada sedikit ke bawah. Bukan daya yang sebenar yang menolak dia ke depan. Jadi, daya yang menyebabkan objek ini bergerak ke kanan adalah daya 41 Newton dan pecutan dia pun ke kanan. Jadi kita ambil sama arah lah. 41, 10A. Jadi A sama dengan 41 bagi 10. Jawapan dia 4.1 ms. Alah, tak nampak. Padam. A sama dengan 41 bagi 10 sama dengan 4.1 ms negatif 2. Okey. B. C. Tentukan komponen daya pada paksi Y yang menekan ke bawah. Okey. A, B. Soalan C tak muat, saya padam. Okey, soalan C. Tentukan komponen daya pada paksi Y yang menekan pemotong rumput ke bawah. Pemotong rumput ni, dia dah ada berat 100 Newton ke bawah. Dan 50 Newton ini juga menyumbang kepada berat ke bawah juga. Nampak? Jadi ada dua benda berat ke bawah ni yang menyumbang kepada menekan ke bawah. Jadi 100 Newton berat pemotong rumput ini tambah dengan ni 50 Newton tu dah ada tekan ke bawah sikit. Berapa tekan ke bawah sikit tu? Sekali lagi. 50 Newton tu sini. Bawa ke bawah. Zap. Kompres ke tak 35 ni? Tak kompres. So kita ambil 50 tak kompres sin 35. Nampak? F pada arah Y. Okay. Nampak? So, dua-duanya arah ke bawah. Okay. Saya abaikan negatif dulu kat sini. Alright. Jadi, kita kira sekali lagi. 50 sin 35. So, 50 sin 35. 28.68. So, 28.68 Newton. Nampak? 100 Newton berat pemotong rumput tu. Dan 28.68 ialah sumbangan daripada tangan kita yang tolak tadi tu. Okay. Jadi, jumlah daya yang menekan ke bawah ialah 128.68 Newton.
Nak letak negatif boleh, tak letak pun tak apa. Kenapa kata tak payah letak pun tak apa? Sebab soalan dah jelas bagi tahu menekan ke bawah. Jadi kita dah tahu arah dia ke bawah. Tak perlu letak negatif. Alright. Seterusnya. Situasi yang ketiga ialah situasi dalam lift. Okey, apa cerita dalam lift? Bila dalam lift, ada orang, dia berpijak pada lift. Dan of course, dia akan ada berat ke bawah, W. Adakah orang ini jatuh ke bawah? Tidak. Kerana permukaan lift itu menampung berat badan dia. Jadi, berat badan yang ditampung oleh lift, kita panggil R. R tu apa? Normal reaction. Tindak balas normal. Okay. Tindak balas normal 90 darjah lah dengan permukaan. Jadi macam mana cerita lift ni? Lift ni berat kita ataupun normal reaction kita akan berubah mengikut pergerakan lift. Okay. Kalau lift tu turun ke bawah, kita akan rasa ringan sikit. Okay. Kalau lift tu bergerak ke atas, kita akan tekan ke bawah, maka kita akan rasa berat sikit. Kalau lift tu pegun, berat kita adalah berat sebenar. Jadi bagaimana nak menyelesaikan tu? Hitung bacaan penimbang. Diberi pecutan graviti G ialah 9.81, GCM dia 50 kg. Okey, tengok sini betul-betul. Saya bagi tips atau petua. Okey. Kalau pegun ataupun halaju seragam, nampak tak keyword ni? Ini ialah keyword bagi daya dalam keseimbangan. Bila seimbang, maka tiada pertambahan, tiada perubahan. Tiada perubahan berat badan orang ni. Okay. Maksudnya berat badan dia sama yang original. Okay. Tetapi jika dia bergerak dengan pecutan, barulah kita kena tambah atau tolak. Bila nak tambah? Bila kita rasa makin berat. Bila nak tolak? Bila kita rasa makin ringan. Okay. Padam dulu. Okey, macam mana nak cerita apa yang jadi pada berat? Okey, saya suka menggunakan persamaan ni. Okey, jika tiada perubahan, W sama dengan mg. Ini cara nak kira berat. Berat badan kita sama dengan jisim darab dengan pecutan graviti. Actually, graviti lah Bahasa penuhnya ialah pecutan graviti. Ini yang paling basic. Bila tidak ada perubahan. Okey. 2. Bila lift memecut ke atas. Logiknya, bila memecut ke atas, apa jadi dengan kita? Ni, bila lift tu tiba-tiba zap naik ke atas. Jadi, kita akan rasa macam berat ke bawah, menekan ke bawah. Alah, macam bas juga. Bila bas tu tiba-tiba bergerak ke depan, kita akan tertolak ke belakang. Samalah, lift tu bergerak ke atas, kita akan tekan ke bawah. Jadi, menekan ke bawah menambahkan kita punya berat. Jadi, kita punya berat W. Okey. Dalam kes ini, ataupun biasanya dalam buku dia kata R, normal reaction. Wait lah. Normal reaction kita adalah mg, berat asal kita, tambah dengan MA. A itu apa? A itu ialah pecutan lift. Ini ialah berat badan asal kita, ini mg tadi. Dan MA ialah pecutan lift tersebut. Okey. Aku kotak yang salah pula. Ini kalau lift tu memecut ke atas. So, inilah hasil dia. Memecut ke atas, kita tambah. Nombor 3, kalau memecut ke bawah. Ke bawah. Macam mana memecut ke bawah tu? Kita duduk dalam lift, tiba-tiba lift tu ke bawah. Kita akan rasa ringan sikit. Jadi bila rasa ringan sikit, kita punya normal reaction ialah berat badan kita. Kalau tadi makin bertambah, kita tambah. Makin berkurang, kita tolak MA. Senang saja. mg tambah ataupun tolak MA. Okay. Biasanya yang pandai sikit tu dia akan buat macam ni lah. M sama dengan G tambah A. Sama je. Okay, dia buat kurungan. Right. Jadi idea simple. Kalau pegun ataupun hal laju seragam, tiada perubahan. Sebab seimbang. mg sahaja berat kita.
Kalau memecut ke atas, kita rasa lagi berat, tambah. Kalau memecut ke bawah, kita rasa ringan, kita tolak. Jadi saya padam dulu nota ringkas ini. Kita tengok soalan. Hitung bacaan penimbang, nampak? Semasa lift tersebut keadaan pegun. A. Pegun. Pegun maknanya tiada perubahan, seimbang. Iaitu kita punya R sama dengan W sama dengan M. Nampak? Sama dengan GCM dia berapa tadi? 50 darab dengan 9.81. Berapa kita punya GCM? Kita punya berat. So, 50 darab dengan 9.81 percutan graviti. Baiklah mak, sorry. 9.81. 490.5. 490.5 Newton. Okey. Berasal. So, jawapan A ialah 490.5. So, 490.5 Newton. Okey. Padam. B. B dia kata apa? Lift memecut ke atas. Ke atas ni tambah dengan pecutan 2. So, R kita sama dengan W tambah MA tadilah. Berat kita ialah 490.5. Ataupun kalau kita nak permudahkan, okay, 50 kg tadi. Kan tadi kan, mg tambah MA kan. Kita boleh simplify lah, mg tambah A sahaja. Okay. Ataupun W tambah MA. Sama je mana-mana. So, 490.5 berat kita yang asal tadi tu ditambah dengan GCM. GCM mana? GCM kita lah, jangan tambah GCM lift pula. 50 A pecutan lift ialah 2. Tambah so 490.5 tambah 100 590.5 Newton. Nampak tak makin berat? Berat asal 490. Okay, lift tu memecut ke atas, kita tertekan ke bawah, bertambah. Nampak berat badan kita. Okay. Seterusnya. Okay, so B saya tinggalkan jawapan. B 590.5. Okay. C. Lift memecut ke bawah. So, kita ambil memecut ke bawah. Saya nak tukar formula. M, G tolak A. Okey, GCM kita berapa? 50. Gravity berapa tadi? 9.81. Tolak 2. Nampak? So, kita tekan kalkulator. Ini matematik yang sama je. So, 50 darab dengan 9.81. Okey, kali ni tolak sebab makin ringan. Tolak 2. Kenapa 2? Pecutan dia 2 tadi. Okey, 390.5. 390.5 Newton. Nampak? Saya padam. 390.5 Newton. Okey, nampak? Ini masa keadaan pegun. Ini masa pegun. Ini ialah berat sebenar. Berat sebenar. Okey. Bila lift tu memecut ke atas, kita terasa berat sedikit. Bila kita tekan ke bawah, maka berat badan kita bertambah 590.5. Manakala bila lift tu memecut ke bawah, kita jadi ringan sikit, 390.5. Nampak? Dan D. Lift bergerak dengan halaju seragam. Bila bergerak halaju seragam. Halaju seragam. Dengar betul-betul. Bila kata halaju seragam, lantaklah dia bagi 5 ms negatif 1 ke berapa-berapa pun nilai dia. Halaju seragam adalah seimbang. Bila seimbang, dia sama macam pegun.
Sebab tadi kita belajar daya yang seimbang sama ada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Jadi bila halaju seragam sama dengan pegun, sama dengan berat asal 490.5 Newton. Okey, dan yang terakhir, banyaknya. E, lift tersebut putus dan jatuh bebas. Bila lift tu putus dan jatuh bebas. Berapa pecutan bila jatuh bebas? Lift tersebut akan jatuh dengan pecutan yang sama dengan pecutan graviti. Jadi, jatuh ke bawah tolak ke tambah? Tolak kan? Jadi, R kita adalah mg tolak ma. Mg tadi berapa? 490.5. Nampak? Bila lift tu putus, dia akan jatuh dengan pecutan yang sama dengan pecutan graviti. GSM kita, pecutan graviti apa? 9.81. Macam sama Sebab bila sama, kita dapat nilai dia 0 Newton. Sifar. Ini bermaksud kalau lift tu putus, kita dekat dalam tu terapung-apung seperti berada di ISS. Saya dah menerangkan cerita tentang bagaimana kita berada di ISS. Kenapa kita tak rasa berat dekat ISS? Adakah graviti tu tak ada? Sebenarnya graviti tu ada. Cuma kita dalam keadaan jatuh bebas. Ini. Okey. Gitu. Jadi ini ialah cerita dalam lift. Okey. Pegun, turun dengan pecutan, naik dengan pecutan, terbalik. Naik dengan pecutan, turun dengan pecutan, halaju seragam, putus. Harapnya semudah ada. Dan dia punya formula pun sangat simple. Saya simplify. Okey. Dia punya berat. Berat yang berlaku dalam lift ialah M G tambah tolak A. Okey. So situasi dia kalau pegun tak ada A. Kalau memecut ke atas tambah A. Kalau memecut ke bawah tolak A. Okey. Ikut situasi. Ini dia punya simplify dalam tajuk lift. Saya selalu pakai ni je. Tengok je dia naik ke turun. Tambah ke tolak A. Okey. So ini sahaja kesimpulan untuk tajuk lift. Situasi yang keempat, saya rasa kita sambung pada video yang kedua. Sebab saya rasa ini pun dah cukup panjang. Okey, jadi kita akan sambung takal dan tali pada video yang kedua. Itu sahaja untuk setakat ini. Terima kasih.